Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan rahmatnya juga kita semua diberikan kekuatan dan kesihatan sehingga kita dapat lagi meneruskan bersama-sama mengikuti program Dinasti Al-Quran pada malam ni di secara maya di Google Meet ni, insya-Allah, di mana pada malam ni kita memasuki siri yang ke-215, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk mengetahui tuan-tuan dan puan-puan, tetamu kita pada malam ni sudah pun ada bersama-sama kita dalam Google Meet. Jadi insya-Allah kita akan mulakan walaupun sebahagian daripada kawan-kawan kita lewat join, tapi sekarang dah pukul 9.41. Eloklah kita mulakan seperti mana yang kita war-warkan. Program kita bermula pada pukul 9.40, pukul 9.30 tu adalah untuk kita join, insya-Allah. Jadi sama-sama lagi kita buka program kita pada malam ni dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya maklumkan tadi, malam ni kita merupakan perjumpaan ataupun pelaksanaan program Dinasti Al-Quran kita untuk malam yang ke-215, iaitu 15 Mac 2022. Kita dah memasuki siri yang ke-215. Dan untuk malam ni, khalifah kita ataupun guru kita yang akan membimbing kita pada malam ni adalah Al-Fadil Cikgu Muhammad Fuad bin Ashad, iaitu guru Kementerian Pendidikan Malaysia yang kini bertugas di Sekolah Menengah Tun Syekh Barabah. Alhamdulillah. Guru kita atau ustaz kita dah ada bersama-sama dengan kita dalam program ni, insya-Allah. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz ataupun Cikgu Muhammad Fuad merupakan penampilan kedua dalam program kita pada kali ini. Jadi sudah biasa dengan pelaksanaan program kita, yang apa yang kita buat dan apa tujuan kita, macam mana dilaksanakan, semua dah faham, insya-Allah. Jadi tak payahlah kita melewatkan lagi. Marilah kita terus mulakan program kita seperti biasa, di mana kita akan terus lagi membaca Al-Quran 2 muka surat lagi pada malam ni, di mana pada malam ni kita akan meneruskan membaca surah Sabah ayat 23 sampai 39. Ayat 23 sampai 39 surah Sabah, muka surat 431 dan juga 432. Tuan-tuan boleh buka muka surat 431 dan juga 432. Kita akan baca surah Sabah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah sebentar lagi saya akan jemput Al-Fadil Cikgu Muhammad Fuad untuk memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang berkenaan, untuk sama-sama kita ikuti di rumah kita masing-masing secara tertib, insya-Allah. Lepas selesai saja Ustaz memperdengarkan bacaan Al-Quran,
saya akan pula membaca terjemahan kepada ayat-ayat berkenaan diikuti dengan slot konten di mana Ustaz akan memberikan tazkirah kepada kita pada malam ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya juga akan memaparkan ayat-ayat berkenaan di skrin. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, boleh baca daripada skrin kalau siapa yang tak memegang Masahul Quran. Jadi untuk itu, marilah terus kita mudahkan program kita pada malam ni dengan tidak membuang masa lagi. Saya mempersilakan Al-Fadil, Cikgu Muhammad Puan Asyad untuk meneruskan program Jenasi Al-Quran Surah Taman Jaya siri yang ke-215 pada malam ini. Kalau maknya silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله ولي الذين آمنوا والمؤمنون قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله ولي الذين آمنوا والمؤمنون قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله ولي الذين آمنوا والمؤمنون قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله ولي الذين آمنوا والمؤمنون
للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita dah pada malam ni kita dah sama-sama dapat lagi membaca
dua muka surat daripada Al-Quran, di mana pada malam ni kita mengizinkan Allah untuk membaca surah Sabah ayat 32 sampai ayat yang ke 40, ayat yang ke-22 sampai ayat 39. Ayat 23 sampai ayat 39. Dan pada malam ni kita dapat membaca, ikut sama-sama membaca seperti mana yang dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz, Cikgu Muhammad Fuad dan Asyad. InsyaAllah saya akan teruskan dengan membaca terjemahan kepada ayat-ayat berkenaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang direjam. Ayat 23 surah Sabah. Dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya. Sehingga bila dihilangkan ketakutan daripada hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar dan yang maha tinggi lagi maha besar. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Katakanlah Allah. Sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah kamu tidak akan diminta bertanggungjawab ke atas apa yang kami kerjakan dan kami juga tidak akan diminta bertanggungjawab atas apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan dia yang maha pemberi keputusan, lagi maha mengetahui. Katakanlah, perhatikanlah kepada, katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutumu. Tidak mungkin, sebenarnya dialah Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kami tidak mengutuskan engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mereka berkata, bilakah datangnya janji itu, jika kamu orang yang benar? Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta untuk melambatkan atau mempercepatkan walau sesaat pun. Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak juga kepada kitab yang sebelumnya. Alangkah ngerinya kalau kami melihat ketika orang-orang yang zalim itu, alangkah ngerinya kalau kamu melihat ketika orang-orang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebahagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebahagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidak kerana kamu, tentulah kami menjadi orang mukmin. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata pula kepada mereka, orang-orang yang dianggap lemah, kami kah yang telah menghalangmu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendiri telah orang-orang yang berbuat dosa. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak, sebenarnya tipu daya kamu pada waktu malam dan siang yang menghalang kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menyekutukannya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan ikatan di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan setiap kali mereka mengutus seorang pemberi peringatan, dan setiap kali kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu. Dan kami tidak akan diazab. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya bagi siapa yang dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang mendapat balasan yang berlipat kali ganda di atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat yang tinggi di dalam syurga. Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab. Katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki dan menyempitkannya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu berikan, Allah akan menggantikannya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, kita dah sama-sama mendengar terjemahan kepada surah Sabah ayat 23 sampai 39 yang kita baca sebentar tadi. Di mana di dalam terjemahan tersebut Allah berfirman dan kita dapat faham bahawa cerita mengenai orang-orang yang fasik dan juga kafir yang menyesali bila mereka dihadapkan kepada Allah SWT. Pada ketika itu mereka menyesali kerana mereka tidak beriman kepada kitab dan juga Nabi Muhammad SAW, Rasul-Rasul dan juga kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Dan ketika mereka berhadapan dengan Allah, ketika mereka berhadapan sesama sendiri, saling menyalahkan antara satu sama lain. Yang lemah akan menyalahkan yang kuat, yang kuat pula akan menyalahkan balik kepada yang lemah terhadap apa yang mereka perbuat sehingga mereka mengingkari Allah SWT. Jadi pada ketika itu sudah tidak guna lagi apa yang mereka kesalkan, kerana pada waktu yang tersebut adalah bila kita berhadapan dengan Allah SWT, kita akan dipertunjukkan apa yang telah kita lakukan selama hidup kita di dunia, dan apa yang kita usahakan akan mendapat balasan sesuai setimpal secara adil daripada Allah SWT terhadap apa yang kita perbuat, kerana janji Allah itu benar. Seperti mana mereka sudah pun mendengar kitab dibacakan kepada mereka, iaitu Rasulullah SAW telah membacakan ataupun menerangkan tentang Allah SWT, tetapi mereka mengingkari mengenai Rasulullah juga telah menerangkan mengenai Al-Quran, tetapi mereka mengingkari. Dan bila kembali kepada Allah SWT, barulah penyesalan kita dapat bila akan mereka sedar bahawa selama ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang mereka ingkari dan mereka sombong itu balasan nanti mereka di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah semoga kita dapat memahami sedikit sebanyak dengan apa yang Allah perintahkan ataupun firmankan kepada kita dalam surah yang berkenaan. Semoga dengan itu akan meningkatkan lagi ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah SWT. Semoga kita menjadi hamba Allah yang baik, yang disayangi oleh Allah SWT dan dirodai oleh Allah untuk masuk ke syurga Allah, insya-Allah di akhirat kelak. Jadi seterusnya saya nak serahkan kembali kepada Al-Fadil Cikgu Muhammad Fuad Asyad untuk slot kulten kita, iaitu kuliah jam 10 kita. Sebelum tu Ustaz, boleh tak pasang video? Tak nampak lah. Nama Ustaz ni pun tak kenal. Kata Ustaz mana ni kali kedua ni yang menyampaikan. Tak nampak gambar. Ustaz juga saya ambil extension kamera Ustaz. Nampak pucuk pokok ya. Saya dia punya kamera ni dia
Baru problem ni. Ni dekat laptop kan ni? Ya. Ustaz, saya pakai extension Ustaz. Kami duk tengok pucuk pokok daripada tadi. Tak nampak ke noh? Ustaz nah. Allah. Tak boleh ni. Ustaz, saya pakai telefon lah. Ustaz nah, saya keluar dulu nah. Ustaz, apa saya macam saya pakai dua, satu laptop, satu handset. Jadi kamera saya guna kalau laptop tak boleh pakai, saya guna handset punya kamera. Kalau apa speaker pula tak elok dekat laptop, saya pakai apa handset. Macam tu lah, tukar yang mana pun boleh. Nak pasang dua-dua pun boleh. Tapi kalau hidupkan apa kamera telefon, dia punya apa, dia punya speaker dia kena off lah supaya laptop punya speaker berfungsi. Alhamdulillah, nampak dah. Silakan Ustaz Muhammad Puan Arsyad dengan tazkirah dalam sekolah kulten kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya
أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita berkumpul, untuk kita bertilawah Al-Quran dan seterusnya mendengar terjemahan ayat-ayat Al-Quran, dan juga seterusnya kita bermuzakarah lah, ataupun kita sama-sama mengingatilah antara kita. Jadi saya insan yang dhaif lah dari segala aspek, segala perkara lah, terutama ilmu lah. Tapi guru saya Tuan Haji Ibrahim, dia minta Cikgu Ibrahim minta saya sampaikan juga malam ni. Cikgu Ibrahim tanya okey tak okey. Saya kata tak apalah. Saya anggap ini sebagai khidmat saya kepada guru saya lah. Mudah-mudahan di situ ada keberkatan lah. Nak kata saya sebagaimana yang tuan-tuan, perempuan, ibu ayah maklum lah, hanya guru akademik, bukan guru agama lah. Cuma kita biasa ataupun belajar di SMKA, kita dapatlah sedikit sebanyak ilmu daripada guru-guru kita, termasuk Tuan Haji Abdul Rahim sendiri, di mana ada juga antaranya kita menuntut di luar, pergi menadah kitab dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, nak kata banyak tak banyak lah. Saya dah abang tadi, dhaif lah. Dhaif ni maksudnya tak ada apa lah. Kalau nak dibandingkan dengan tuan-tuan, perempuan, ibu ayah dirahmati Allah, semua orang-orang yang dalam kalangan kita kata terpelajar, orang berilmu lah, nak ukur dari segala segi lebih pada tuan-tuan, perempuan, ibu ayah lah. Pengalaman semua menang ibu ayah lah. Saya ni di pengalaman mudah kalah lah. Walau bagaimanapun, insya-Allah bila diberikan peluang, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan ada sedikit sebanyak manfaat lah buat kita semua, insya-Allah. Ini juga sebagai muhasabah kepada diri saya sendirilah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kalau ada sebarang salah, kalau ada sebarang silap, saya mohon diberi teguran, diberi nasihat, tegur di mana tak betul, di mana salah kan. Kita manusia tak sempurna, kita ada masing-masing ada kekurangan, masing-masing ada kelemahan. Jadi antara kita ni boleh menguatkan antara satu sama lain. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala beritahu apa? Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, beri nasihat, beri teguran. Sesungguhnya beri teguran, beri nasihat itu akan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan, amin. Baik, jadi saya suka mula dengan pantun. Kait rambutan gunalah galah. Galah dibeli di jalan Tok Mahat. Andai ada silap dan salah, mohon saya agar dinasihat. Saya suka pantun lah. Ini budaya kita, akar budaya kita kan, yang tak banyak lagi orang gunakan. Jadi ada peluang kita gunalah. Alhamdulillah. Kalau nak jawab nanti hujung-hujung baru kita bagi peluang, insya-Allah. Baik. Jadi saya tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi apa yang saya sampaikan ataupun tajuk pada malam ini, saya nak ambil ataupun nak kesinambungan lah. Saya nak sambung dari apa yang kita bincangkan sesi ke-131 lah, siri ke-131, tentang musibah. Musibah waktu tu banjir di Selangor. 2-3 bulan lepas pun masih banjir lagi. Jadi musibah ni dia tak berhentilah. Tak berhenti sampai bila? Sampai kiamat. Jadi musibah ni cuba kita tengok, cuba kita muhasabah balik. Adakah ini sebagai bentuk-bentuk ujian ataupun bentuk bala kepada kita? Jadi kalau bentuk ujian macam mana kita bincang itu? Kalau ujian ni maksudnya kalau kita semakin mendekat diri kepada Allah, maksudnya itu ujian lah untuk meningkatkan keimanan kita. Sebaliknya kalau kita masih tak sedar diri, masih lagi melakukan maksiat, masih lagi terlibat dengan perkara-perkara yang Allah murka, Allah larang,
itu boleh jadi bala kepada kita. Jadi ini dia tak kita kata tak fake lah ataupun bergantung kepada orang yang menerima musibah tersebut. Kalau semakin dekat kepada Allah, semakin kita harap kepada Allah, itulah ujian nama dia. Kalau kita semakin menjauh daripada Allah, kita lupa diri, terus hanyut, jadi itu sebagai bentuk bala bencana. Na'udzubillahi min zalik. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ni sambung kepada musibah, kita nak sambung kepada salah satu daripada cabang iman, iaitu sifat sabar. InsyaAllah lah, kalau andai katalah tajuk ini dah dibincangkan oleh mana-mana ustaz ataupun pentazkirah ataupun jemputan, jadi anggap ni sebagai daripada perspektif lain ataupun juga sebagai bentuk ulang kaji lah. Jadi mudah-mudahan mungkin malam ini ada sedikit penambahan mungkin, insya-Allah lah. Baik. Ayahanda bunda yang dirahmati Allah, saya ada sikit slide sana. Slide simple sajalah. Saya macam biasalah bila nak dekat buka sekolah ni, dia PDPR punya mood, sedia slide saja, kerja slide saja. Tapi slide ni ringkas saja. Sana saya share. Slide pun sedia on the spot ni. Saya share screen. Boleh nampak tak tuan-tuan perempuan? Nampak, Alhamdulillah. Jadi slide tu berlatar belakangkan. Nampak tak? Dah nampak, alhamdulillah. Saya pindah ke handphone. Baik. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sekali lagi saya mohon teguran lah, sebab ini bukan bidang lupalah kisah, bukan lupa, maksudnya nak apa yang berlaku kepada saya, ini first hand experience lah kita panggil kan, pengalaman yang tapi advance lah kita katakan, boleh baca sikit. Kami diuji anak diuji dengan jangkitan kuman di otak, seterusnya menyebabkan dia hilang upaya. Jadi tempoh dia kena ataupun waktu dia kena tu bulan 5 tahun lepas, bulan Mei, sampai sekarang dah hampir setahun lah. Walau bagaimanapun alhamdulillah, Allah bagi kesembuhan, ada kemajuan, sikit sebanyak ada. Setiap hari kita tak putuslah berdoa, saya dan isteri, tak ada keluarga yang lain tak putus berdoa, tak putus berikhtiar lah. Perubatan moden kita cari, perubatan tradisional kita cari, pakai ramuan-ramuan kita cari, ubat-ubatan kita carilah, demi untuk memulihkan dia ataupun menyembuhkan anak. Itu yang berlaku kepada kami. Musibah yang bagi saya ataupun bagi keluarga ni memang cukup hebatlah. Sebab tak pernah berlaku dalam keluarga tiba-tiba terjadi kan. Tuan-tuan perempuan, ibu ayah,
mungkin juga mengalami perkara yang sama lah. Jadi nanti kalau ada masa ibu ayah boleh kongsikan lah. Baik. Jadi malam ni insya-Allah saya akan bercakap tentang sabar. Ibu ayah kalau ada sebarang salah minta beri teguran lah. Baik, jadi tentang sabar ni kita bila sebut sabar ni senang saja kan. Kalau huruf Arab ni ataupun tulisan Arab yang kita tengok di skrin 3 huruf saja. Sad, bara, sabar. Sebut pun senang, sabar. Kan? Kalau ejaan Rumi, sabar, panjang sikitlah 5 perkataan. Walau bagaimanapun kita rumuskan, menyebut perkataan sabar ni sangat mudah. Sabar, sangat mudah. Sangat simple. Walau bagaimanapun amali ataupun untuk kita kata menjiwai sabar ni yang susah. Tapi walau kita tengok lebih lanjutlah. Kita tengok lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan sabar. Okey. Jadi sabar dalam bahasa Arab bererti tahan. Asal kata sabara yasbiru yang artinya menahan. Okey, menahan. Siapa tahan? Dia tahan lah. Ini bahasa Arab boleh belajar dengan guru yang guru yang diiktiraf lah bahasa Arab. Jadi saya cuma sampaikan sajalah. Jadi dalam bahasa Arab sabar itu ataupun sabara bermaksud menahan. Manakala secara istilah sabar adalah menahan diri atas segala bentuk kesusahan, kesulitan atau kesedihan atau menahan diri semasa berhadapan segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Jadi kita lihat arti sabar dari segi bahasa dan juga arti sabar dari segi istilah. Baik, jadi pengertian sabar. Pengertian sabar secara lebih luas. Kalau ibu ayah tengok di situ tak apa nak nampak sangat. Dia nampak macam separuh saja. Okay. Jadi sabar secara lebih luas adalah menahan diri agar tidak mudah marah, berkeluh kesah, benci, dendam serta tidak mudah putus asa. Kemudian melatih diri dalam ketaatan dan menahan diri agar tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Jadi itu pengertian sabar yang lebih luas. Jadi kita dah nampak gambaran apa itu sabar. Baik, jadi sabar ini mempunyai tingkatan ataupun kita kata ranking. Ada ranking dia sabar ni. Jadi ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Apa Nabi sebut? Saya bacakan matan hadis dan juga maksud hadis. As-sabru salasatun. Fasabrun 'alal musibah, itu yang pertama. Wa sabrun 'alat ta'ah, yang kedua. Wa sabrun 'anil musibah, yang ketiga. Ila akhir. Jadi saya bacakan separuh saja dahulu hadis baginda Nabi SAW. Apa maksudnya? Sabar itu ada 3, iaitu sabar dalam musibah, sabar dalam taat, dan sabar dalam menjauhi maksiat. Jadi saya tunjukkan dalam slide. Okey, yang pertama sabar dalam ketaatan. Baik. Jadi sabar dalam ketaatan ini yang pertama. Nanti dia ada penerangan dalam hadis ni, dia ada penerangan yang mana sabar yang mana nombor 1, sabar yang mana nombor 2, sabar yang mana nombor 3. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi cubaan dan musibah. Yang ketiga, sabar dalam kemaksiatan. Apa maksud sabar yang pertama? Sabar dalam ketaatan tu. Jadi saat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita terasa berat untuk melaksanakan contoh solat kan. Kita rasa berat sangat nak melaksanakan solat. Jadi di situ memerlukan kesabaran.
kita sabar, bangun kan. Bangun, pergi ambil wuduk dan terus mendirikan solat. Jadi kalau sihat, alhamdulillah. Bayangkan kalau ada ibu ayah yang mungkin mempunyai ataupun diuji dengan sakit kan. Contoh sakit lutut kan. Sukar nak bergerak kan. Sukar nak bergerak, nak bangun pun payah kan. Nak kena apa? Nak kena jack tangan dulu. Jack tangan dulu baru boleh naik kan. Itu yang ada masalah lutut. Yang ada masalah apa penyakit ataupun yang diuji dengan sakit migrain contohnya pun sama juga. Rasa berat kepala nak bangun kan. Dan diuji dengan darah tinggi dan sebagainya. Masing-masing ada kita kata memerlukan kesabaran. Nak tanggung sakit tu dan juga nak mendirikan ataupun nak melaksanakan perintah Allah. Itu yang pertama, sabar dalam ketaatan. Baik, apa contoh lagi sabar dalam ketaatan? Contohnya lagi, untuk mendirikan solat tepat pada waktunya. Ini sukar ni, susah. Susah nak dilakukan. Dalam ramai-ramai, adalah seorang dua yang mampu melakukan perkara tersebut. Maksud solat di awal waktu. Jadi insya-Allah lah kita kata jemaah surau Taman Jawi, insya-Allah orang yang termasuk dalam golongan inilah. Yang kedua, apa lagi? Bersabar untuk menjalankan solat secara berjamaah. Sabar dalam menjalankan ibadah puasa. Ini dekat dengan puasa. Kemudian apa lagi? Sabar menjaga lisan, jaga lidah. Menjaga lidah ni payah sikit lah. Kadang-kadang kita meletakkan lidah di depan. Kita punya akal di belakang. Maksudnya kita cakap dulu baru kita fikirkan. Ini yang menjadi masalah kebanyakan daripada kita, terutama orang muda macam saya lah. Tuan-tuan ibu ayah pun muda juga lah. Tapi saya pun kadang-kadang tersasul lah, kita kata tersasul. Tapi bila diuji dengan musibah anak ni, dia mai satu kesedaran untuk kita, untuk saya lah khususnya, menjaga tutur kata, menjaga apa yang ditulis. Sebab saya secara peribadi suka menulis. Kadang dulu tak jaga. Wallahi cikgu Rahim dulu tak jaga sangat. Bukan kata tak jaga langsung, tak jaga sangat penulisan ni. Kadang-kadang kita suka menyakitkan hati orang melalui bentuk-bentuk tulisan kita. Tapi bila kita diuji, kita tengok kawan-kawan yang kita selalu kacau lah, kita kata kita nakai kan. Kacau orang sana, kacau orang sini kan. Cuit orang sana, cuit orang sini. Bila kita menghadapi musibah, mereka ni yang mai dulu. Jadi, timbul satu kesedaran kan. Jadi, kita kena menjaga lisan juga. Menjaga lisan, kemudian menjaga kita punya jari jemari. Untuk kita, kalau ada kebolehan apa-apa ataupun untuk menulis ni, tulis perkara yang baik-baik. Kalau kita nak komen, komenlah yang baik-baik. Kalau ada isu-isu khilafiyah, maksudnya isu-isu yang ulama' ataupun orang-orang alim, mereka berbeza pandangan, berbeza pendapat. Kita lepaskan diri kita dari perbincangan tersebut lah. Kalau ibu ayah perhatikan dalam Facebook ke, dalam ni TikTok lah, TikTok yang famous lah ni. Dalam Facebook banyak juga perbincangan khilafiyah. Contohnya bab khunut, bab tahlil, bab berdoa di kuburan, bab apa lagi. Banyaklah isu-isu yang dibincangkan. Padahal isu-isu itu semua dah diselesaikan oleh para alim ulama'. Tetapi golongan-golongan muda kita, anak-anak muda, mereka secara sembrono, secara kita kata gopoh lah menghukum orang ni sesat kan. Jadi itu patut diubah lah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, saya percaya dan yakinlah ibu ayah adalah orang yang baik-baik, ya, orang yang menjaga lisan, menjaga tutur kata, menjagalah segala aspek. Alright, baik. Itu yang pertama, sabar dalam ketaatan. Baik, apa dalilnya? Dalilnya daripada Al-Quran surah Taha ayat 132,
Allah berfirman, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Allah sambung lagi, kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi Allah perintahkan kita ajak juga ahli keluarga kita untuk mendirikan solat. Dan Allah minta kita bersabarlah. Jadi di situ dia tak huraikan lebih lanjut panjang lah. Kena tengok tafsiran ulama lah macam mana yang dimaksudkan dengan Allah suruh sabar dalam mengajak ahli keluarga mendirikan solat. Ada cerita dah kan panjang. Baik, itu yang pertama. Sabar yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi cubaan dan musibah. Baik, orang yang beriman hendaklah bersabar dalam menghadapi segala ujian, cubaan serta musibah yang datang. Sebut senanglah. Kita mengaku kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kita sebut senang ya, aku beriman lah, beriman. Orang tanya orang, hang ni beriman tak kepada Allah? Beriman. Yakin tak? Yakin. Itu senang kita nak sebut kan. Nak jawab kita beriman tu senang. Tapi bagaimana nak tunjukkan bahawa kitanya beriman. Jadi dalam kes saya, dalam pengalaman ataupun apa yang saya hadapi, saya maklum, saya cerita dengan ibu ayah itu. Bila start diuji tu, kita jadi hilang arah. Hilang arah. Hilang pedoman kita kata. Ilmu kita mengaji. Tapi bila diuji, kita hilang arah. Sekejap je lah. Hilang arah. Kita selalu tanya. Ada dalam 2-3 minggu jugalah. Duk bertanya. Kenapa aku yang diuji? Wahai Tuhan. Wahai Allah, kenapa aku yang diuji? Tu. Saya tanya kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat yang diuji dengan pelbagai bentuk ujian. Ayat yang pertama ataupun soalan yang mereka tanya sama juga. Yang itu. Kenapa aku? Kenapa aku? Duk soal macam tu. Lah ni saya jumpa ada kawan-kawan, ada ramai lah ni yang menghadapi apa yang disebut sebagai anxiety kan. Anxiety ni. Jadi anxiety pun saya pun study juga tengok anxiety pun ada peringkat-peringkat dia. Wallahi alam lah ibu ayah pernah rasa ataupun tidak. Tapi berdasarkan apa yang diceritakan oleh sahabat-sahabat yang menghadapi anxiety ni, dia tak kira siapa. Hang ustaz tak ustaz, hang cikgu tak cikgu, hang lawyer tak lawyer, hang doktor tak doktor. Semua bila mai masalah anxiety ni, dia mulalah kurang diri, tak mau jumpa orang, tak mau bercakap dengan orang, tak mau menonjol. Tapi insya-Allah apa juga yang dihadapi akan hilang ataupun kita kena yakin sungguh-sungguh lah bahawa apa yang diuji kepada kita ni sebenarnya adalah untuk ataupun bertujuan untuk meningkatkan keimanan kita. Saya nampak lagu tu lah. Saya compare lah keadaan diri saya sendiri, diri isteri dengan sebelum dengan selepas anak diuji. Lain lah, lain. Saya boleh kata lain sungguh. Macam mana lain tu? Wallahu alam, nak cerita ni susah sikit. Nak cerita ni terlalu terlalu sulit nak diceritakan. Tapi boleh rasa lain lah. Bagaimana rasa dekatnya kita dengan Tuhan, dekatnya kita dengan Allah. Bagaimana kita rasa segala-galanya tak ada kuasa ataupun kita tak berkuasa ke atas segala-galanya. Semuanya Allah punya. Adalah rasa dekat. Tuhan rasa dekat dengan kita. Disebabkan ujian lah. Walaupun ujian tu diuji kepada anak. Apatah lagi kalau ke diri kita sendiri diuji dengan sakit contohnya kan. Lagilah saya rasa kita ni akan mendekatkan diri kepada Allah insya-Allah. Baik. Itu yang kedua, sabar dalam menghadapi cubaan dan musibah. Jadi kita kena percayalah bahawa Allah tak uji ataupun Allah tak berikan ujian ini melebihi kadar yang kita mampu. Ada ayat Quran kita dah baca hari itu kan. Allah tak uji lebih daripada apa yang kita mampu. Allah uji apa yang kita mampu saja. Kan? Tu orang kata kadang-kadang ya Allah kan kita doa kan. Ya Allah,
berikanlah aku kekuatan. Kita minta kekuatan contohnya. Allah uji kita dengan ujian. Di situlah mainnya ataupun datangnya kekuatan. Begitulah doa-doa kita yang lain-lain kan. Kita minta yang lain, Allah bagi yang lain. Kita nampak macam tu pada zahir kita. Tapi hakikatnya Allah yang tahu apa yang terbaik buat kita. Baik. Itu yang kedua. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi cubaan dan musibah. Dan yang ketiga, sabar dalam kemaksiatan. Dan ibu ayah yang dirahmati Allah, ini sabar dalam kemaksiatan ini, dia punya ranking sebenarnya nombor 1. Sabar dalam kemaksiatan. Apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan, mestilah kita jauhi. Okey? Sebab apa? Orang yang biasa buat maksiat ini, dia nampak kemaksiatan tu lazat, sedap. Sedangkan kita sebut kita orang yang kata kita beriman kepada Allah ni, kita nampak sepatutnya kita nampak maksiat ni sebagai perkara yang menjijikkan, yang menghinakan. Jadi itu yang ketiga, sabar dalam kemaksiatan. Okay, jadi ini tingkatan sabarlah ranking dia. Yang paling tinggi sabar dalam kemaksiatan. Ada hadisnya, saya sambung tadi. Saya sambung hadis Nabi SAW tadi. Saya ulang balik dan saya akan sambung. As-sabru salasatun fasabrun 'alal musibah was-sabrun 'ala ta'ah was-sabrun 'anil ma'siyah famin sabara 'alal musibati hatta yarudduha bihusni azaihi kataballahu lahu salasami'ati darajah ma baina darajati ila darajati kama basna as-samaa'i wal ard wa man sabara 'ala at-ta'ati kama kataballahu lahu sittata mi'ata darajah ma baina darajati kama baina tahumul ardina ila muntahal arsy marratain. Maksudnya sabar itu ada 3, iaitu sabar dalam musibah, sabar dalam taat, dan sabar dalam menjauhi maksiat. Barang siapa bersabar dalam musibah sehingga dikembalikannya dalam keadaan baik atas apa yang menimpa dirinya, maksudnya ia redha atas bala ataupun ujian yang diberikan, maka Allah akan menulis baginya 300 darjat. Yang pertama, sabar atas musibah ataupun ujian, Allah bagi 300 darjat. Dan barang siapa bersabar dalam melaksanakan taat, maka Allah menuliskannya 600 darjat. Tiap 2 darjat jaraknya antara langit dunia dengan Sidratul Muntaha. Jauhlah cerita dia, tinggi. Dan barang siapa yang bersabar dalam menjauhi maksiat, maka Allah tulis baginya 900 darjat, yang jarak 2 darjatnya seperti arash 2 kali. Hadis ini riwayat Abu Dunya dan Abu Shaykh. Ini hadis tak silap saya hadis hadis qudsi. Maksudnya makna dia mai daripada Allah, lafaz dia daripada Nabi SAW. Jadi nak cerita, yang pertama sabar dalam menghadapi cubaan dan musibah, Allah bagi 300 darjat. Sabar dalam ketaatan, Allah bagi 600 darjat. Sabar dalam meninggalkan maksiat, Allah bagi 900 darjat. Jadi setiap satu antara ranking ni, dia punya jarak dia sangat jauh lah. Dalam sebut tu, antara langit dunia dengan Sidratul Muntaha. Luah lah, cerita dia luah lah. Jadi ini tingkatan sabar. Jadi yang saya cerita ataupun yang kita hadapi, contohnya apa, sakit apa semua kan, itu mungkin masuk sebahagiannya dalam sabar menghadapi musibah. Kalau kita sakit, Allah bagi kita sakit ataupun Allah bagi kita ujian macam-macam lah. Jadi itu mungkin masuk dalam menghadapi ujian dan musibah. Dan dalam masa yang sama, bila kita sakit, bila kita, contoh kita diuji dengan, macam tadilah kita kata sakit lutut contohnya kan, walaupun kita sakit lutut, kita tetap mentaati ataupun mendirikan solat. Tu di situ kita dah ada sabar dalam ketaatan. Dalam masa yang sama dah sakit lutut kan. Memang dah sakit lutut, memang tak buat dah lah maksiat kan. Jauh terus daripada maksiat. Nak melangkah kaki pergi kelab malam ke apa, memang tak dah.
Nak pi dandut ke apa memang tak pi lah kan. Memang sebelum ni pun tak pi, tambah sakit memang tak pi lah, alhamdulillah. Jadi tiga-tiga kita sapu bersih insya-Allah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, itulah tingkatan sabar. Sama-samalah kita apa nama? Meneruskan kesabaran kita dalam kehidupan ni. Kita takkan sunyi, takkan lekang, ataupun kita takkan terlepas daripada ujian selagi mana kita hidup kan. Jadi sekadar itulah apa yang saya ingin kongsikan kepada ibu ayah tentang sabar. Nak panjang lagi apa slide tu, tapi saya fikir memadailah kita berkongsi tentang tingkatan-tingkatan sabar. Mudah-mudahan di situlah ibu ayah yang dirahmati Allah boleh mengamalkan ataupun boleh menilailah kalau di mana letaknya kesabaran kita. InsyaAllah kita berada dalam majlis ilmu pada malam ni sampai 10.40 ni pun dikategorikan ataupun dikira sebagai salah satu daripada cabang sabar lah. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi sedikit sebanyak bermanfaat kepada ibu ayah yang dirahmati Allah. Boleh kot cikgu noh, setakat ni je noh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi apa? Okey. Jadi mudah-mudahan lah yang kita terima malam ni, yang kita dapat tingkatan sabar ni, kita praktikkan dalam kehidupan insya-Allah. Saya bukan nasihat ibu ayah lah. Ibu ayah ni orang lama, lagi arif, lagi pandai lah, lagi berpengalaman lah. Ini saya nasihat diri saya sendiri sebenarnya. Jadi wallahu taala alam. Saya serah kembali kepada Cikgu Rahim lah untuk program pada malam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jazakallah khairan katsira. Diucapkan kepada Al-Fadil Cikgu Muhammad Fuad Arsyad yang telah pun berkongsi ataupun memberikan tazkirah kepada kita dalam surat kulten kita sebentar tadi, di mana Cikgu Fuad ataupun Ustaz Muhammad Fuad kita telah mengkongsikan hadis mengenai tingkatan sabar, di mana ada 3 tingkatan sabar, iaitu yang pertama sabar dalam ketaatan, sabar yang kedua sabar dalam menghadapi musibah dan juga ujian, yang ketiga sabar menghadapi kemaksiatan, sabar dalam kemaksiatan. Maksudnya kita sabar untuk tidak melakukan maksiat dengan ucapan tak makna lain. Maksudnya kita sabar kita sebab seperti mana yang disebutkan, maksiat tu dari segi nafsu kita memang rasa seronok sangat nak buat. Jadi oleh kerana kita sabar, kita meninggalkan maksiat tersebut, maka itu adalah satu Allah meningkatkan kita punya darjat kita seperti mana yang disebutkan tadi. Di mana kalau kita sabar dalam musibah, Allah anugerahkan kita 300 darjat. Kalau sabar dalam ketaatan, Allah tingkatkan kita jadi 600 darjat. Kalau kita sabar dalam menghadapi musibah dan ujian, Allah gandakan tingkatkan kita, bagi kita tambahkan tingkatan kita kepada 900 tingkatan. Jadi begitulah betapa sabar tersebut, tak kira sabar yang mana satu, memang sabar itu adalah satu benda yang dapat menguatkan diri kita, keimanan kita, menjadikan kita mukmin yang baik insya-Allah, yang Allah sayang, yang tu yang kita nak, dan yang Allah redai kita, kita dapat keredaan Allah SWT. Kalau Allah reda, manusia sekeliling kita pun reda
dan manusia sekeliling kita pun akan sayang kepada kita, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Al-Fadil, Ustaz Muhammad Fuad kita, walaupun tuan-tuan di mana disebutkan tadi apa bidang dia, bidang kejuruteraan yang kita belajar, kita dengar sama-sama dulu. Cikgu Muhammad Fuad ni adalah bidang kejuruteraan, masuk ke dalam Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana buat latihan dalam kemahiran hidup ataupun RBT, reka bentuk teknologi. Sekarang ni tempatkan sekolah, boleh mengajar saya rasa macam-macam. Semasa sebelum diserap ke Kementerian Pendidikan pun jadi cikgu juga, tapi dia bagi jadi ustaz dan sebagainya. Sebab tu kita panggil ustaz ni. Ustaz memang jadi kita dengar tadi dari segi Quran, daripada bacaan Al-Quran, alhamdulillah sangat baik, dengan bacaan tartilnya, dengan hukum tajwidnya tak dilanggar, baik dengan lagunya sangat baik, alhamdulillah. Jadi memang sesuai dah kita panggil ustaz. Kemudian kita dengar jadi tazkirah, alhamdulillah sangat mengesankan, sangat baik penyampaian disampaikan dan mudah dipahami. Satu lagi, bila kita jemput guru-guru daripada sekolah, sama ada ustaz ataupun guru-guru, insya-Allah saya yakinlah mudah. Sebab dari segi kalau mereka sentiasa bersiaran online dengan pelajar. Jadi selalu buat presentation dengan pelajar. Jadi walaupun tempoh masa yang diberikan sangat singkat kepada cikgu Muhammad Fuad kita, baru saya hubungi kemarin dan setuju kemarin, hari ni buat presentation, dah dapat buat presentation. Jadi dan juga dapat menyampaikan dengan baik. Jadi alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengalaman di samping tu ustaz juga menceritakan di samping ustaz memberikan ilmu kita mengenai sabar, ustaz juga menceritakan pengalaman hidup sendiri dengan melalui ujian dan juga perlu bersabar, di mana dari pengalaman tersebut sangat adalah pengalaman yang dilalui sendiri dan maksud dia apa yang diceritakan dapat dirasai sendiri, bukan menimpa diri sendiri, bukan kita baca benda yang kita tak lalui, tapi apa yang dilalui sendiri merupakan, kalau tuan-tuan ingat dan juga semasa ustaz cerita tadi, mungkin pada awal ustaz cerita mengenai perkara tersebut, line ustaz tak berapa elok, kita tak berapa dengar. Yang ujung ni cerita sabak ni lain, alhamdulillah kita dapat dengar dengan jelas. Jadi saya pun mengetahui mengenai masalah anak kedua, anak lelaki cikgu Muhammad Fuad yang bernama Ilman, yang tiba-tiba daripada sihat, dah belajar di tadika semua cegas, sihat tiba-tiba diuji dengan ditimpa sakit. Kalau orang lama orang panggil sawan lah pun, macam sawan, sampai dapat jangkitan sampai ke otak, menyebabkan anak jadi macam lumpuh, tak boleh bercakap, tak boleh berjalan dan sebagainya. Jadi dalam nak merawat tersebut, berbagai ujian yang perlu dilalui, kesabaran kepada ibu bapa, mak dan ayah, berdoa, berusaha, dan seperti mana kita harapkan semoga Allah membantu dengan doa-doa yang diminta, semoga Allah makbulkan, semoga anak cepat pulih dan sembuh kembali, insya-Allah, dapat berlari semula, dapat berinteraksi semula, insya-Allah. Kita doakan sama-sama. Di mana pada ketika ni cuti sekolah ni, oleh kerana cuti sekolah, cikgu Puan boleh berada di rumah, isteri boleh bekerja. Kalau hari sekolah, cikgu Puan pergi bekerja, mengajar di sekolah, isteri terpaksa mengambil cuti. Sebab anak memang kena asuh, kena jaga sentiasa, itulah yang dilalui. Jadi begitu ujian, semoga anak cepat sembuh. Jadi
supaya dapat dua-dua kembali bekerja seperti biasa, hidup seperti biasa dan dapat apa bersama-sama anak. Sekarang ni tak boleh pergi mana, duduk di rumah saya dah, saya rasa tiap duduk bawa anak jalan mata tengok gambar, tu kata happy. Tu pasal bila berlaku benda tu pasal kenapa ujian ni ditimpakan kepada aku. Jadi itu. Tapi rupanya daripada apa yang disampaikan, ujian tu sebenarnya nak meningkatkan kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang nak berinteraksi dengan Ustaz, masa kita pun dah dekat pukul 11 dah. Ada siapa-siapa nak berinteraksi, silakan. Pasal biar nak berinteraksi dengan apa Cikgu Muhammad Puan kita, silakan. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Cikgu. Salam Puan. Ya. Tadi Cikgu dah terang dan dua tiga kategori sabar. Ya. Tapi macam mana kalau orang yang tak sabar pula? Macam mana kita dia langsung tak sabar dalam apa kategori pun. Jadi dia redah kerja semua. Apa pandangan? Macam mana kita nak buat? Terima kasih Cikgu. Baik. Terima kasih Puan Salbia. Baik, jadi apa sabar ni mengikut dia ada sebut Allah Subhanahu Taala sebut dalam Quran kan. Saya buat makna dia. Sabar ni ataupun ujian dululah. Nak sabar kena ada ujian ataupun kena ada perkara lah yang menyebabkan datangnya sabar. Okey, itu pertama. Kemudian sabar ini dia bukanlah satu bakat semula jadi. Maksudnya kita lahir terus sebagai orang yang bersabar. Dia adalah dia punya latihan-latihan dan sampailah tingkatan bila dah diuji dengan pelbagai ujian, kita reflect, ibu ayah reflect dengan ibu ayah diri sendirilah. Ibu ayah lagi lama kan, berapa banyak ujian yang ibu ayah berjaya tempuhi sehingga ke hari ini kan, sampai ada kalangan ibu ayah yang pun dah pencen dan sebagainya, ataupun dah pada akhir-akhir perkhidmatan kan contohnya. Maksudnya ujian datang sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Baik. Balik kepada soalan Puan Salbiah tadi, orang yang tak sabar dalam ujian. Okey. Baik, kalau berdasarkan soalan tu tak berapa jelas sabar ataupun apakah perkara yang menyebabkan dia tak sabar tu. Kalau kita nak bersabar pun kita kena lihat keadaan jugalah. Sabar waktu kita diuji, alhamdulillah betul. Tapi kalau sabar ketika mana kita dijatuhkan, sabar ketika mana kita diperlekehkan, ataupun maruah kita ni diinjak-injak, ataupun dipijak-pijak orang, ataupun kita punya agama dihina, dipermain-mainkan, saat tu bukan sabar lagi lah. Saat tu kita kena berjihad lah. Tapi kalau setakat perkara-perkara kecil kan, contoh macam yalah ibu ayah yang muda saya dah tengok lah kan, saya pun muda juga, tapi kita tengok ni, kita reflect dengan diri kita lah. Tengok macam mana kalau anak sepah di rumah kan, terus jerkah anak dan sebagainya, itu pada saya tak patut lah. Tapi apa sebenarnya sabar yang dimaksudkan dengan Puan Salbiah? Tak sabar langsung lah kiranya ni. Maksudnya kiranya kalau macam ada perkara-perkara yang kita rasa kita boleh tolak ansur, macam dia tak boleh tolak ansur. Kalau macam kata kita cakap apa-apa, dia tak boleh nak bertoleransi lah. Kira dia kalau tak sabar, jadi bila kita bagi pandangan tak mau dengar macam tu. Jadi kiranya kalau cakap tu kira dia nak macam nak betul je. Kan kita tengok ada setengah-setengah orang, ada masa yang kita boleh bertolak ansur dan bersabar. Ada masa kita macam tak rasa macam cikgu kata tadi lah, ada had dia lah kalau kita bersabar pun. Baik, alhamdulillah saya faham. Maksudnya orang, bila kita berhadapan dengan orang yang sentiasa nak menang ni, ini memang susah juga kita kata kan. Tapi ini pandangan saya lah. Puan Salbiah, kalaulah perkara-perkara tersebut perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang remeh, tak ada kena, bukan remeh maksudnya, perkara yang
kita boleh abaikan yang tak ada kesan kepada diri kita, ibadat kita dan sebagainya. Jadi pada saya kita pun tak perlulah untuk berhujah ke, kan. Pada ini pandangan saya lah, saya peribadi. Maksudnya biarlah dia nak menang kat dia lah, tu cerita dia. Tapi kalau perkara-perkara contoh dia buat maksiat kan. Contoh tikam nombor ekor ke, tak pergi semayang ke. Itu tak boleh itu kita kena buat sesuatu lah. Kita tak boleh sabar lah di situ. Tapi kalau perkara-perkara yang kecil, bila sebut perkara kecil ni maksudnya ini berbalik kepada individu lah. Kita tak boleh nak samakan antara satu dengan lain. Macam minta maaf saya sebut lah ibu ayah lah. Kalau macam orang lelaki kan kita simple je kan. Tak ada apa-apa pun okey je kan. Macam ibu-ibu mungkin dia ada, bukan kata cerewet lah. Dia teliti kan, dia teliti sikit. Itu pada saya kebiasaan lah tu. Kalau Puan Salbiah maksudkan yang berbeza jantina ni tak boleh nak buat apa lah Puan. Saya rasa tu salah satu keunikan ataupun keistimewaan Tuhan bagilah. Kalau dia nak menang, kalau isu yang remeh, pada saya biarlah dia menang. Kita tak rugi apa-apa pun. Yang penting kita tenang, kita aman, sudahlah. Itu pandangan saya lah Puan Salbiah ni. Tak maaf kalau tak setuju. Tepat sekali cikgu. Kebanyakan kalau kita tengok, kebanyakan lah, tapi bias pula. Orang lelaki ni dia selalu macam ada juga yang lembut, yang ikut, ada juga yang keras sangat lah, kira tak boleh tolak ansur kan. Itu betul. Sebab dia daripada segi, bukan kata semua, bukan semua. Tapi ada setengah-setengah tu yang memang tak boleh tolak ansur, dan yang setengah tu sangat bertolak ansur. Itu je. Sambil tu lah saya nak kongsi sikit Puan Salbiah dan ibu ayah yang dirahmati Allah. Saya ada lihatlah video daripada Ustaz Wadi Anwar berkaitan dengan kuasa doa. Sambil-sambil lah nak kait dengan apa isu yang Puan Salbiah abang tadi. Okey, Ustaz Wadi Anwar dia cerita waktu dia kemalangan dengan Ustaz Yaakob Yusra, Allahyarham lah. Otak dia bocor. Otak si Ustaz Wadi Anwar ni dia ada bocor, dia ada cecair otak lah meleleh. Doktor kata memang kira macam tak ada harapan jugalah, dia akan lama kelamaan dia akan ada masalah lah dengan otak dia ni. Tapi dia kata waktu dia aksiden tu orang ramai lah, sebab dia anak murid dia ramai. Dia pun buat majlis baca Yasin, dia pun buat solat hajat berminggu-minggu lah. Sampai dia kata luka ataupun koyakan tu dia boleh tutup. Maksudnya apa di situ ialah kuasa doa tu kita jangan buat main-main. Sebab tu tengok kalau saya punya secara peribadi lah, saya hari Jumaat saya post kat Facebook minta doa semua. Sebab kita tak tahu kan mana-mana satu doa orang yang dekat dengan Allah, kita tak tahu. Sama juga macam kes Puan Salbiah ni, kalau kata orang tu nampak macam dia nak menang je kan, doa insya-Allah. Saya tengok ni, kalau doa ni insya-Allah, terutama kalau doa orang yang kita doa untuk orang yang dekat dengan kita, anak ke suami ke kan, confirmnya lah, cuma masa je lah, kita kena sabar sikit. Kita kena tunggu, tapi sampai satu masa Allah tetap akan makbulkan. Tu saya bila terlihat ataupun terdengar cerita tentang Ustaz Wadi Anwar yang otak dia tu bocor, dengan kuasa doa tiba-tiba sembuh, sampai doktor pakar pun terkejut, doktor neuro terkejut macam mana boleh berlaku macam tu. Benda yang luar biasa. Benda yang luar biasa diatasi dengan doa. Jadi sama-sama lah kita ambil pedoman di situ. Wallahualam. Terima kasih cikgu. Baik. Dan saya pun doakan agar anak cikgu cepat sembuh. Baik, terima kasih. Dan sahabat juga pada cikgu dan sekeluarga. Terima kasih cikgu. Mungkin Puan Haji Nurlilawati nak berinteraksi dengan Ustaz, silakan. Ada kali. Haji Nurlilawati ada lagi ke ada Nami? Nurlilawati. Oh, dah live dah kot. Tak ada dah. Okey, tak apa. Tuan-tuan, masa pun dah sampai dekat pukul 11 dah ni.
Lagi seminit pukul 11 dah. Lama dah kita bersiaran. Dah dekat 1 jam 20 minit dah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita akhiri program kita dengan saya rasa saya nak jemput sekali lagi Ustaz untuk bacakan doa untuk kami aminkan bersama, insya-Allah. Selalunya dalam majlis kita akan tutup dengan doa. Silakan Ustaz. Baik, saya minta izin ibu ayah lah untuk masukkan nama anak saya dalam doa kita nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Engkau kasih mereka sebagaimana mereka mengasihi kami semenjak kami masih kecil. Ya Allah, ampunkanlah dosa jiran-jiran tetangga kami, ampunkanlah dosa sahabat-sahabat kami, kenalan-kenalan kami, ampunkanlah dosa ahli-ahli qaryah kami, ampunkanlah dosa penduduk-penduduk taman kami, ampunkanlah dosa guru-guru kami, ampunkanlah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Allahumma rabban nasi izhibil ba'sa ishfihi Muhammad alman nufail wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min zurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arhamna hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la taj'alillahumma lana wa la Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nampaknya program kita nak berakhir dah. Tapi sebelum tu tadi apa Cikgu Puan ada kata nak buat pantun lagi kah? Tadi mulakan dengan pantun. Pasal kali ni apa ada semangat tu kata cikgu. Kalau cikgu dia ada seni, kesenian dia. Ada pantun lagi kah? Ada atau tak ada lah? Pantun lah. Pantun spontan, pantun lama ya cikgu. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Walaupun jauh berbatu-batu, hilang di mata, di hati jangan. Itu saya cikgu. Terima kasih. Saya pun ada pantun balik. Dengan pantun yang pertama tu, nak jawab pantun pertama tu. Okey. Bulan Syakban meniti hari, menandakan Ramadan tak lama lagi. Perkongsian Cikgu Puan kami hargai, di lain masa boleh jemput lagi. InsyaAllah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Berakhirlah sudah program kita pada malam ni, siri yang ke-215. Kita jumpa lagi malam esok dengan Ustaz kita daripada mana? Daripada Salak, silap saya. Salak Utara ke? Itu Ustaz Khairul Syahid bin Abdullah. Juga pernah sekali bersama kita dulu. InsyaAllah akan bersama lagi kita daripada Selangor sana. Salak, saya rasa Salak, saya lupa lah dia daripada mana bersiaran. InsyaAllah akan bersama kita pada malam esok. Jadi tuan-tuan, dia harap dapat terus bersama-sama istiqamah dengan program ni pada malam esok. Jadi sebagai penutup kita pada malam ni, marilah sama-sama kita mengikut nak minta apa Ustaz Puan kita melagukan sikit nasyid doa khatam Quran Allahumma arhamna tu bersama-sama untuk kita ikut. Silakan Puan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma
نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam ni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Terima kasih semua. Assalamualaikum.